Hai, bertemu lagi kita pada kali ini. Saya akan terus menyediakan tutorial dan juga tips berkenaan dengan Shopee, sama ada menjual di Shopee ataupun membeli di Shopee. Jom kita tengok. Hai kawan-kawan, bertemu lagi kita pada kali ini untuk kita melihat apa yang terbaru info berkaitan dengan Shopee. Okey, untuk kali ini khas terutamanya kepada pembeli-pembeli di Shopee, kerana pada masa ini Shopee telah pun menyediakan shipping channel yang baru ya kepada anda, di mana ia melibatkan semua pembeli dan juga penjual di Shopee lah ya. Kepada anda pembeli terutamanya, saya ingin menerangkan berkaitan dengan update shipping channel yang terbaru ni lah. Okey, untuk pengetahuan anda ya, sebelum ini sekiranya anda ingin membeli di Shopee, anda boleh memilih kurier mana yang anda inginkan untuk menghantar barang pesanan anda ke rumah. Jadi untuk update terbaru ini, dia tidak seperti itu lagi. Jadi kita akan tengok apakah perubahan yang Shopee telah lakukan, di mana pada masa ini ada beberapa kedai di Shopee telah pun menggunakan update yang terbaru ini. Tetapi tidak semuanya, itu cuma percubaan. Tetapi pada 17 Jun yang akan datang, boleh dikatakan keseluruhan kedai di Shopee akan mengaplikasikan shipping channel yang terbaru ini. Jadi kita tengok ya apa yang diterangkan oleh Shopee. Okey, tujuan mereka membuat perubahan dari segi shipping channel ini ialah ada beberapa kelebihan ya pada mereka, dan kita pun tak pasti lagi adakah perkara ini akan memberi juga kelebihan kepada pelanggan. Okey, shipping channel yang terbaru sekarang ini dia akan menggunakan 3 channel sahaja pilihan, iaitu standard delivery, economy delivery dan juga others. Kita akan tengok selepas ini. Okey, apa tujuan Shopee buat perubahan ini? Okey, yang pertama ialah untuk pengagihan pesanan yang dioptimumkan. Ini memberi maksud ya. Kalau sebelum ini kita selalu berhadapan dengan lambakan parcel pada sesetengah kurier. Contohnya kita pun ada pengalaman sebelum ini, pengalaman di mana kurier JNT menerima lambakan parcel di dalam gudang ya. Sehingga macam-macam isu yang timbul. Sedangkan pada kurier lain tidak berlaku begitu. Jadi dengan pengoptimuman agihan ini, maknanya Shopee akan agihkan parcel yang dihantar oleh penjual secara lebih seimbang. Contohnya tidak tertumpu kepada satu-satu kurier. Okey, jadi ini mungkin mengelakkan daripada lambakan parcel pada satu-satu kurier sahaja. Okey. Seterusnya, dengan kaedah pengagihan yang seimbang tadi, okey, sudah tentunya dengan harapan ia akan mengurangkanlah risiko kelewatan. Seperti mana yang sebelum ni kita tengok, kalau musim perayaan contohnya, siapa yang pilih JNT akan dapat lambat parcel mereka. Contohnya begitu. Sebab apa? Sebab berlaku lambakan kepada satu-satu kurier. Dia tidak seimbang. Okey, seterusnya ialah sebelum ini kita lihat kadar cas penghantaran antara kurier tak sama. Okey, JNT lain, Pos Laju lain, Ninja Van lain. Ya, kalau anda ingat sebelum ni JNT kalau Semenanjung, dalam Semenanjung RM4.66. Manakala Pos Laju RM5.04. Ya, berbeza. Ninja Van lain, DHL lain. Okey, tetapi dengan channel yang baru ini, kadar penghantaran anda
akan jadi standard. Tak kira kurier mana yang Shopee akan agihkan, anda akan dapat satu harga yang standard, tak ada beza sebelum ni. Okey. Manakala di sini ada disediakan nota, okey, berjimat lebih banyak dengan Shopee Express dari kos penghantaran serendah RM2. Okey, tertakluk kepada terma dan syarat lah sebenarnya ya. Kita akan tengok selepas ini. Okey, bagaimana dia berfungsi ya? Bila anda check out barangan yang anda ingin beli di Shopee, anda akan lihat ada beberapa pilihan yang berbeza daripada sebelum ni. Okey, mungkin ada satu pilihan sahaja, mungkin ada dua pilihan, dan mungkin ada tiga pilihan. Okey, dan penghantaran melalui laut ini hanya di handle ataupun hanya kurier Shopee Express sahaja yang akan menguruskan penghantaran melalui laut. Jadi mungkin ada kedai yang tak menggunakan servis Shopee Express, jadi diorang tak menggunakan economy delivery inilah ya. Mereka cuma guna standard delivery. Okey, manakala shipping others. Shipping others ni adalah satu pilihan di mana penjual akan menghantar barang yang anda pesan menggunakan kurier pilihan mereka yang mereka membelinya di luar Shopee. Maksudnya begini ya. Sekiranya anda memilih standard delivery, biasanya dan sememangnya penjual akan print sahaja consignment note daripada sistem Shopee. Okey, di mana kurier yang terhasil itu mengikut agihan yang Shopee tetapkanlah ya, ikut nasib. Tetapi kalau others ini tak tertakluk kepada pilihan yang Shopee tetapkan, tetapi dia boleh memilih sendiri dan membeli sendiri consignment note di kaunter-kaunter kurier. Contohnya kalau dia nak hantar dengan pos laju, dia pergi ke pos laju dan mengisi borang di pos laju dan menghantar pasal anda melalui kurier pos laju. Begitu juga dengan kurier-kurier lain. Mereka membeli sendiri consignment note penghantaran itu di kaunter syarikat kurier. Okey, jadi charge-nya macam mana? Okey, charge-nya bergantung kepada penjual. Berapa dia nak kenakan. Okey, biasanya kalau anda pergi ke kaunter standard untuk kurier di kaunter ni memang lebih tinggilah berbanding dengan logistik Shopee. Okey, kalau anda biasa pergi kaunter, kadang-kadang dia boleh jadi RM7, boleh jadi RM8 dan sebagainya, bergantung kepada lokasi. Tetapi dalam masa yang sama, penjual yang menggunakan Shopee Others ni boleh saja memberi diskaun. Contohnya dia nak tetapkan cuma penghantaran RM3 ataupun RM4, bergantung kepada penjual. Jadi anda boleh tengok rate yang disediakan oleh penjual. Okey, seterusnya kita tengok apa yang pilihan kurier yang terpapar setelah mereka check out item yang mereka nak beli di Shopee. Okey, paparan pada pembeli hanya 3 pilihan ataupun mungkin 2 pilihan ataupun mungkin 1 pilihan, bergantung kepada apa yang disediakan oleh penjual. Penjual berhak untuk memilih 1, 2 ataupun 3 channel ini. Okey, dalam standard delivery ini ada 7 kurier ya yang Shopee akan agihkan. Okey, 7 kurier yang Shopee akan agihkan bergantung kepada pilihan penjual. Kalau penjual tu pilih 3 kurier, contohnya Shopee Express, Pos Laju dan DHL, maksudnya kurier anda akan dihantar oleh 3 kurier ini bergantung kepada agihan Shopee. Kalau penjual hanya memilih 1 kurier, dia cuma memilih Pos Laju, jadi semua pembelian di kedai penjual tersebut semuanya akan dipos melalui Pos Laju. Manakala ekonomi delivery ini seperti yang saya katakan tadi, hanya Shopee Express saja yang menjadi kurier tunggal untuk menguruskan ekonomi delivery.
penghantaran ke seberang laut ya, seperti Sabah dan Sarawak. Manakala ada seperti yang saya terangkan tadi, menyediakan consignment di kaunter-kaunter penghantaran, ataupun mereka juga bersedia secara online lah. Okey, sekarang ni kalau anda lihat pembelian kita sebelum-sebelum ni, kita sudah nampak apa korea yang kita pilih dan cas penghantaran yang disediakan. Okey, contohnya sebelum ni kalau pos laju, pembelian untuk 5 kg dan ke bawah Semenanjung contohnya, kosnya adalah RM5.04. Manakala kalau anda masih ingat, JNT untuk penghantaran dalam Semenanjung, cas kurier dia adalah RM4.66 sehingga 3 kg sahaja. Kalau pos laju 5 kg, dia tak sama. Okey. Tetapi setelah shipping channel ini digunakan, maka kita cuma boleh tengok sama ada kita boleh pilih standard delivery, economy delivery ataupun others ya. Okey, sekarang ni anda tengok standard delivery RM2. Apa maknanya tu? Bermakna kurier ini adalah Shopee Express yang dipilih oleh Shopee ya. Manakala cas bagi kurier lain kita boleh tengok di bawah. Okey. Seterusnya kita boleh lihat di sini kadar penghantaran di mana untuk standard delivery ya, dia dah berbeza macam dulu. Dulu dia tak ada kategori Lembah Kelang ke ataupun negeri-negeri, dia hanya dalam Semenanjung. Tetapi sekarang ni dalam Semenanjung saja ada 3 kategori. Okey. Dalam Lembah Kelang, 2 kg yang pertama ialah RM2 dan ditambah pula dengan RM1.20 ya untuk setiap kilogram yang seterusnya. Manakala Pulau Pinang, Johor, antara Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Johor, 2 kg pertama adalah RM3 dan akan bertambah RM1.20 setiap kilogram. Manakala negeri-negeri lain adalah RM4.50. Bagi penjual Shopee Express ya, itulah cas dia. Manakala yang penjual yang bukan Shopee Express, 2 kg yang pertama adalah RM4.60, di mana penghantaran yang cas yang seterusnya RM1.20 setiap kilogram. Okey, penjual bukan Shopee Express ini maksudnya penghantaran tidak dilakukan oleh Shopee Express. Okey. Manakala kita boleh tengok ya, antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, cas dia 1 kg yang pertama RM9. Manakala antara Sabah dan Sarawak sahaja RM5 untuk 5 kg yang pertama. Untuk Sabah dan Sarawak ya, dalam negerinya sahaja. Contohnya dalam negeri Sabah dan penghantaran dalam negeri Sarawak sahaja, 5 kg yang pertama ialah RM5. Manakala kalau antara negeri Sabah dan Sarawak, sama ada dari Sabah ke Sarawak ataupun dari Sarawak ke Sabah, 5 kg yang pertama adalah RM9. Okey. Pembelian seperti yang anda tahu, sekiranya penjual menyediakan shipping percuma, sama ada free shipping RM15 ataupun free shipping RM40. Kalau sebelum ini kita boleh lihat perbezaan. Contohnya sebelum ini pos laju
mereka akan cover free shipping sehingga 5 kg dalam Semenanjung. Okey. JNT dia akan cover free shipping sehingga 3 kg dalam Semenanjung. Okey, tetapi sekarang ini sekiranya penjual itu menggunakan perkhidmatan Shopee Express, anda akan dapat 5 kg sehingga 5 kg untuk free shipping. Manakala penjual yang tidak menggunakan Shopee Express, ya, menggunakan standard delivery, iaitu seperti yang kita bincangkan tadi, pos laju, JNT, DHL dan sebagainya, anda akan mendapat free shipping sehingga 3 kg. Dengan kata lain, selepas 3 kg akan dicas sebanyak RM1.20 setiap kilogram, seperti yang kita tengok di atas tadi. Okey. Jadi itulah antara update terbaru tentang Shopee Channel, dan anda kena tahu bahawa anda tidak lagi dapat memilih kurier yang anda suka. Sebab memang di sini ada sedikit isu, terutamanya kepada pembeli-pembeli yang berada di tempat tertentu. Contohnya mereka di tempat mereka cuma ada pos laju yang terdekat. Okey, jadi biasanya mereka akan memilih pos laju lah, ya. Tapi untuk yang akan datang ni tiada lagi pilihan begitu, ya. Semuanya ditentukan oleh pihak Shopee untuk memilih kaedah penghantaran kepada anda. Jadi bagaimana anda nak tahu kurier apa yang dipilih? Anda akan tahu selepas munculnya tracking number. Di situ anda akan tahu kurier apa yang telah Shopee pilih untuk anda proses penghantaran. Okey, jadi itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini, ya. Diharap semua anda di luar sana yang sememangnya biasa membeli di Shopee, okey, jadi ini adalah satu maklumat baru yang perlu anda tahu. Dan bila anda dah tengok video ni, mungkin anda tak terkejut lagi lah, ya. Anda nampak apa yang berlaku dalam pembelian anda di Shopee nanti. Okey, itu saja. Kita bertemu lagi di lain masa. Terima kasih.